Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anil waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Apa khabar saudara-saudari, tuan-tuan perempuan sekalian? Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di dalam program Minda Imam Besar, kuliah duha perdana yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang merupakan terjemahan daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Al-Akhirah. Kitab ini begitu tebal, 1121 halaman, merupakan karya agung Imam Abdullah Al-Qurtubi ataupun lebih dikenali dengan Imam Al-Qurtubi, seorang ulama masyhur pada era tahun 600 Hijrah, seorang yang bermazhab Sunni, Maliki, dan beliau lebih terkenal di dalam bidang tafsir Al-Quran, yang mana tafsirnya Al-Jami' fi Ahkamil Quran li Ahkamil Quran itu sebanyak 20 jilid. Begitu masyhur sekali kitab ini. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 7 bulan Oktober tahun 2020 bersamaan 19 Safar 1442 Hijriah, dan kita masih lagi di negara ini berhadapan dengan bencana non alam yang berskala international. Dan tanpa disedari, hari ini sejak daripada 18 Mac tahun 2020 bermulanya kordon saniter ataupun perintah kawalan pergerakan, kita sudah berada hari ini genap hari ke-203 ataupun genap 6 bulan 19 hari kita berada dalam satu suasana yang begitu baru sekali. Dan khusus bagi kita di Malaysia, sedang berada pada hari ke-119 pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan ataupun RMCO, Recovery Movement Control Order, yang telah pun bermula pada 10 Jun 2020 dan akan tamat pada 31 Disember nanti. Dan kita baru hari ke-119 dan tinggal 85 hari lagi berhadapan dengan PKPP ini. Seperti biasa, bila melihatkan kepada data-data yang telah dibentangkan oleh pihak berkuasa, kita mengharapkan agar seluruh masyarakat dapat mengamalkan normal dan kelaziman baharu dalam kehidupan kita dan berusaha sedaya upaya untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dan ini adalah usaha semua lapisan dan kumpulan di dalam masyarakat. Betul, kita menyeru dapat meneruskan usaha-usaha sumbangan kita untuk menurunkan kes-kes COVID-19 di negara kita dengan mengamalkan beberapa nasihat yang telah diberikan: penjarakan fizikal yang selamat, menjaga kebersihan diri, terutamanya kebersihan tangan, mengelakkan dari pergi ke kawasan-kawasan yang sempit, yang kalau tak ada urusan yang mustahak, dan berbagailah nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh pihak pemerintah. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu bab yang baru, masih lagi dalam bab yang pertama, babu ma jaa fi talqinil insan ba'da mautihi syahadatul ikhlas fi lahadihi. Bab mentalkin mayat dengan membaca syahadah ketika telah selamat dikebumikan. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 174. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi talqinil insan ba'da mautihi syahadatul ikhlas fi lahadihi. Bab mentalkin mayat dengan membaca syahadah ketika telah selamat dikebumikan. Kita sebelum ini, kalau saudara-saudari yang mengikuti daripada awal, kita pernah membincangkan bab talqin ini semasa membahaskan bab pertama halaman 55. Muka surat 55 kita bahaskan bab mentalqinkan mayat dengan kalimat La ilaha illallah.
iaitu kita membincangkan bagaimana kita mentalkin kepada orang yang akan meninggal. Seperti yang kita semua tahu, mentalkin ini adalah kita membimbing seseorang yang akan meninggal dunia supaya dia tamatkan riwayat dia, hembuskan nafas dia terakhir dengan kalimat La ilaha illallah. Dan mentalkinkan seorang yang nak meninggal dunia ini sunat hukumnya bagi orang yang duduk berdekatan dengan orang yang nak meninggal ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah seorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sampai menyebutkan man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya ketika dia putus nyawanya menyebut la ilaha illallah, masuk surga lah dia. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu kita dah bincangkan, bila kita bertemu dengan orang yang nak meninggal dunia, di ward ICU ke, di rumah ke, ayah siapa, mak kita, siapa-siapalah, kalau kita berada berdekatan dengan orang yang nak meninggal dunia, buat beberapa perkara. Pertama, beri dia minum air kalau dapat dibuat. Kalau dah di hospital banyak wayar, apa cerita lain. Tapi beri minum air itu satu sumbangan kita kepada orang yang nak meninggal dunia. Kata Syed Ba'lawi Al-Hadrami dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, wa yakhrujul ma nadaban bal wujuba an zaharat amarat tadulu 'ala al-ihtiyaji. Dan diberi tegukan air dengan hukum sunat, bahkan menjadi wajib apabila melihat tanda-tanda bahawa orang yang sakaratul maut itu sedang memerlukannya. Kenapa kita yang kena berikan? Kita dah bincangkan, apabila kita berada dalam sakaratul maut, kita akan diganggu oleh macam-macam gangguan. Iblis akan datang membuat cubaan terakhir untuk mencabut iman daripada hati kita. Dia akan bawakan air, dia akan rupakan diri dengan rupa mak kita, isteri kita, orang kita sayang, bawa air tapi minta kalau nak air mesti keluar daripada Islam, dan macam-macam gangguan yang dia buat kepada orang yang nak meninggal dunia. Jadi kita yang ada dekatan, berikanlah air kepada orang yang nak meninggal dunia. Ini kita dah pernah bincangkan. Yang kedua, kalau berada berdekatan dengan orang yang nak meninggal dunia, sentiasa ingatkan kepada dia tentang kasih sayang Allah pada dia. Ulang-ulangkan kepada dia cerita tentang pengampunan Allah kepada dia, dan bagi dia motivasi supaya datang rasa kerinduan dan tidak sabar-sabar dia nak berjumpa dengan Allah. Itu kerjaan kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka jumpa dengan dia. Dan siapa yang tak suka jumpa dengan Allah, Allah pun tak sudi berjumpa dengan dia. Faqultu, maka kata Aisyah kepada Nabi, ya Nabi Allah, akarahiyatul mauti fakulluna nakrahul mautah. Aisyah bertanya, adakah yang Tuan maksudkan orang yang benci bertemu Allah itu adalah orang yang tak suka mati? Bukankah setiap manusia, tak ada orang yang suka mati? Siapa suka mati? Maka dijawab oleh baginda Nabi, laisa kadzalika walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allahi fa ahabba Allahu liqa'ahu. Kata Nabi, bukan begitu yang saya maksudkan, iaitu ketika sakaratul maut, berikanlah khabar-khabar gembira bahawa dia akan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah. Maka ketika dia gembira nak bertemu dengan Allah disebabkan mendengar cerita-cerita tentang rahmat dan keampunan ini, maka ketika itu Allah pun akan suka untuk bertemu dengan dia. Tapi wa innal kafira idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ahu. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang engkar kepada Allah, bila dia nak mati, dia akan nampak pelbagai bentuk azab yang sedang menanti dia, yang akan menanti dia. Jadi ketika itu dia pun tak hendak berjumpa dengan Allah. Maka kata Nabi, wa karihallahu liqa'ahu. Allah pun tak sudi nak menengok dia kalau dia tak sudi berjumpa Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu yang kedua.
Yang ketiga, kata ulama, bila kita berada berdekatan dengan orang yang nak meninggal dunia ini, ingatkan dia tentang amalan-amalan soleh yang pernah dia lakukan supaya menguatkan hatinya dapat bertemu dengan Allah Ta'ala selepas daripada dia meninggal ini. Sebab itu diriwayatkan daripada para ulama salaf bahawa mereka menganjurkan supaya orang-orang yang berada dekat dengan orang sakarat ini, supaya diceritakan amalan-amalan baik dia, supaya dia baik sangka kepada Allah. Bahkan ada antara ulama salaf yang menyebutkan sendiri amalan mereka ketika sakarat sebagai nak menunjukkan sangka baik dia kepada Allah. Sebagaimana kisah Atha bin Sa'ib rahimahullah, kami pernah menjenguk seorang ulama nama Abu Abdurrahman rahimahullah ketika dia nak meninggal dunia. Orang pun bacalah doa macam-macam, ingatkan dia tentang mengharapkan pahala daripada Allah dan bagai-bagai. Dalam keadaan begitu, dia pun sebut juga, Alhamdulillah, aku telah berpeluang berpuasa 80 kali di bulan Ramadan. Maknanya umur aku 80 kali aku puasa di bulan Ramadan. Tujuan dia menyebut adalah untuk nak menguatkan bahawa insya-Allah tak ada masalah. Mudah-mudahan begitulah. Dan yang keempat, kata ulama, bila bertemu dengan orang yang nak meninggal dunia, ingatkanlah dia dengan ucapan La ilaha illallah, supaya penghabisan usianya dapat menyebut kalimat itu. Dan ini kita dah bahaskan dalam perbincangan yang lepas. Hari ini nak kita bincang perbahasan yang baru berkenaan dengan talqin, iaitu talqin selepas dikebumikan. Yang sebelum kita dah cerita, kali ini yang selepas. Baik. Zakara Abu Muhammad Abdul Haq rawi an Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis daripada Abu Umamah, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul." Kata Abu Umamah, bila aku mati nanti, buatlah kepadaku seperti yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Iaitu ketika Nabi berpesan, apabila salah seorang daripada saudara kamu mati, kamu ratakan tanah di atas kuburnya. Kemudian hendaklah salah seorang dari kamu berdiri di kepala kuburnya. Apa kerjanya? Berserulah, kata Nabi, Ya fulanu ibnu fulanah, فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا. Maka kata Nabi duduk di kepala dia, kepala kubur, kemudian berserulah, wahai fulan bin fulanah. Maknanya kita binkan kepada mak dia, binkan kepada mak dia, wahai fulan bin fulanah. Maka kata Nabi, فإنه يسمعه ولا يجيب, si mayat ini akan mendengar seruan kita, tetapi dia tak mampu menjawab. Dia dengar. Summa yaqul, kemudian serukanlah sekali lagi, Ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan bin fulanah. Maka kata Nabi, fa innahu yastawi qa'idan. Ketika itu mayat akan bangun dan duduk di dalam liangnya, kata Nabi. Summa yaqul ya fulan ibnu fulanah, فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون. Kemudian kau seru lagi, kata Nabi, sebutkan wahai Fulan bin Fulanah. Maka si mayat akan menyahut lagi dan berkata, berikanlah aku peringatan, semoga Allah rahmat kepada kamu. Dan si mati, kata Nabi, mengucapkan yang demikian, walakin la tash'urun, dan kamu ketika itu tak sedar pun dia sedang menyebut perkataan itu. فَلْيَكُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. Kemudian kita yang menyeru tadi sebut lagi, ingatlah saudaraku, i'tikad tauhid yang kita pegang di dunia dulu, iaitu 2 kalimah syahadah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh Allah, dan kau reda Allah sebagai Tuhanmu, Islam adalah agamamu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran adalah imammu ataupun petunjukmu. Nabi suruh ungkapkan kata-kata ini.
fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu wahidun minhuma biyadi sahibihi wa yaqul intaliq bina ma naq'udu 'inda man qad lukkina hujjatahu fayakunu Allahu hajijahu dunahuma. Maka ketika itu Munkar dan Nakir yang merupakan malaikat yang nak datang soal kubur saling memegang tangan antara satu sama lain. Ya'khudhu wahidun minhuma biyadi sahibih. Dia akan pegang satu tangan satu sama lain dan mereka akan mengatakan, marilah kita pergi, intaliq bina, kita pergi daripada orang ini yang telah diajarkan hujah-hujahnya. Maka Allah lah yang telah menjadi hujah kepada orang ini terhadap malaikat ini. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam ya'rif ummahu qala fayansubuhu ila Hawa ya fulan ibn Hawa. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalaulah mayat ini kita tak tahu nama maknya, macam mana nak nyebut ya Rasul? Kita tahu nama bapa dia, mak dia kita tak tahu. Maka jawab Nabi, fayansubuhu ila Hawa, nasabkanlah dia atau nisbahkanlah dia kepada Hawa, iaitu isteri Nabi Adam AS. Maka sebutlah atau serulah, wahai fulan bin Hawa. Itu kalau tidak diketahui siapakah nama ibunya. Saudara, hadis ini dia telah memberi satu ketetapan hukum kepada kita, iaitu dibenarkan kita melakukan talqin selepas mengebumikan mayat. Dan hadis ini telah disolehkan sanadnya, iaitu ulama-ulama hadis menyatakan hadis ini boleh diguna pakai oleh imam al-muhaddisin dari kalangan ulama-ulama hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani misalnya dalam kitab At-Talkhis Al-Habir, begitu juga Imam An-Nawawi dan kitab Al-Majmu' telah membuat pelbagai komentar berkenaan tentang hadis ini. Kata mereka, wa isnaduhu salihun wa qad qawwahu ad-Diya'u fi ahkamihi. Sanad hadis ini boleh digunakan dan hadis ini telah dikuatkan oleh Imam Al-Hafiz Ad-Diya' dalam kitab Al-Ahkam. Maka ulama menjelaskan hadis ini membenarkan amalan talqin, seperti mana juga para ulama salafus salih mereka ada memberikan perbahasan hukum tentang isu ini. Baik, bagaimanakah perbahasan hukum berkenaan tentang talqin ini? Pertama, kita melihat hukum talqin ini menurut mazhab yang empat ada pelbagai perbincangan secara akademiknya. Tapi secara umum perlu kita faham, talqin ni dari segi bahasa maknanya mengajar ataupun memahamkan secara lisan. Secara istilahnya, talqin ni adalah kita mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang dah meninggal dunia, yang baru saja dikuburkan, kita ajar dia dengan kalimat-kalimat tertentu. Dan mentalqin jenazah ataupun mayat ini merupakan tradisi masyarakat khususnya di Nusantara yang telah dilakukan sejak turun-temurun lagi. Maka ada di kalangan orang tertentu yang sudah pasti membangkitkan beberapa isu boleh atau tidak mengadakan talqin ini, mengangkat kembali isu ini walaupun telah dibahaskan dan dimuktamadkan oleh para ulama. Baik, kita ulang. Para ulama dia berbeza pendapat tentang permasalahan talqin. Pertama, sebahagian besar ulama daripada mazhab Hanafi. Begitu juga sebahagian besar ulama mazhab Maliki. Begitu juga sebahagian besar ulama mazhab Syafi'i. Dan begitu juga sebahagian ulama mazhab Hambali menyatakan mentalqin mayat selepas dikuburkan hukumnya sunat. Full stop. Sunat hukumnya. Kita lihat Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi ada menyebutkan dalam kitab Hasyiatul Raddul Mukhtar ala Durril Muhtar, kata dia, wa innama la yunha anit talqin ba'da dafni li'annahu la darar fihi bal naf'un fa innal mayyita yasta'nisu bizikri. Sesungguhnya, kata dia, tidaklah dilarang
untuk mentalkin mayat selepas dikebumikan, kerana tidak ada sebarang mudarat pada perbuatan tersebut. Bahkan bal naf'un, banyak manfaatnya. Apa sebab? Fa innal mayyita yasta'nisu bizikri, sebab mayat akan dapat manfaat daripada pemberitahuan tersebut, bacaan tersebut. Begitu juga Syekh Al-Mawaq dari mazhab Maliki ada menyebutkan, idza udkhila al-mayyitu qabrahu fa innahu yustahabbu talqinuhu fi tilka as-sa'ati. Apabila mayat telah dimasukkan ke dalam kubur, maka sesungguhnya disunatkan mentalkinnya pada saat atau ketika itu. Wa huwa fi'lu ahli al-madinati as-salihin min al-akhyar, li'annahu mutabiqu liqaulihi ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Maka kata Syekh Al-Mawaq, talqin ini adalah perbuatan penduduk-penduduk Madinah yang saleh dan baik-baik. Ini kerana sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ahwaja ma yakunul abdu ila tadhkir billahi inda su'alil malaikati, dan seorang hamba sangat memerlukan peringatan tentang Allah ketika dia sedang disoal jawab oleh malaikat. Ini boleh rujuk dalam kitab At-Taj wa Iqlil Mukhtasar Al-Khalil. Jadi ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i ada menyebutkan, yustahabbu talqinul mayyiti aqiba dafnihi fayajlisu 'inda ra'sihi insanun wa yaqul ya fulan ibn fulan wa ya Abdullah ibn Amatillah اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Sunat hukumnya mentalkin mayat selepas menguburkannya, kata Imam Nawawi, di mana seorang itu duduklah di depan kepala mayat dan berkatalah, wahai fulan anak kepada fulana, wahai hamba Allah anak kepada hamba Allah, ingatlah janji yang ketika kamu keluar dari dunia, iaitu persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya yang sebenar. Syurga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti datang, tiada keraguan di dalamnya, dan Allah akan membangkitkan orang yang ada di dalam kubur, dan kamu redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi, Al-Quran sebagai imam, Kaabah sebagai kiblat, dan orang beriman adalah saudaramu. Ini ada direkodkan dalam kitab Al-Majmu'. Itu mazhab Syafi'i. Yang keempat, kata ulama, Syekh Al-Bahuti dari mazhab Hambali ada pula memberikan catatan, wa sunnat talqinuhu ay al-mayyiti ba'da dafni 'inda al-qabri li hadithi Abi Umamah al-Bahili. Sunat hukumnya mentalkin mayat selepas dimasukkan ke dalam liang lahat, kerana ada hadis daripada riwayat Abi Umamah al-Bahili. Jadi ini pandangan pertama para ulama. Pandangan yang kedua ada sedikit berbeza. Sebahagian ulama mazhab Hanafi menegaskan bahawa mentalkin mayat selepas dikuburkan hukumnya harus ataupun mubah. Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan
anna talqinal mayyiti masyru'un li'annahu tu'adu ilaihi ruhuhu wa aqluhu wa yafhamu ma yulaqqanu. Sesungguhnya mentalkin mayat itu disyariatkan sebab rohnya dikembalikan kepadanya sama seperti akalnya juga dikembalikan, dan dia memahami apa yang kamu talkinkan. Ini dalam kitab Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzud Daqa'iq. Selain itu, ada antara ulama yang membolehkan talqin mayat seperti yang kita amalkan sekarang, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Taymiyah. Kata Syekh Ibn Taymiyah, talqinuhu ba'da mautihi laysa wajiban bil ijma' wala kana min amalil muslimin al-mashhur bainahum ala ahadin nabi wa khulafaihi bal zalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabah ka Abi Umamah wa Wasilah bin al-Asqa. Kata Ibn Taymiyah, mentalkin mayat selepas kematian itu tidak wajib berdasarkan ijma' dan juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur dilakukan di kalangan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para khalifahnya. Tetapi hal ini diceritakan dari sebahagian sahabat seperti Abi Umamah dan Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhuma. Faminal a'immati man rakhasa fihi kal Imam Ahmad wa qad istahabbahu ta'ifatun min ashabihi wa ashabi Syafi'i wa minal ulama'i man yakrahuhu li'i'tiqadihi annahu bid'atun. Fal aqwalu fihi thalathatun al-istihbab wal karahatu wal ibahatu wa hadha a'dalul aqwal. Justru kata Ibn Taymiyah, pertama sebagian ulama membenarkannya seperti Imam Ahmad. Yang kedua sebahagian daripada sahabat atau murid kepada Imam Ahmad ataupun sahabat-sahabat kepada Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunat, dan sebahagian ulama mengatakan ianya adalah makruh, dan ada juga mengatakan ianya adalah bid'ah. Jadi dengan demikian ada 3 pendapat di dalam melaksanakan talqin, sunat, makruh, harus. Dan pendapat yang terakhir iaitu mubah ataupun harus merupakan pendapat yang paling adil. Ini kata Ibn Taymiyah di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama membahaskan sebahagian ulama mazhab Maliki menyatakan mentalkin mayat selepas mayat dikebumikan itu hukumnya makruh. Kata Syekh Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki, wa kadza yukrahu 'indahu ay 'inda Malikin talqinuhu ba'da wad'ihi fi qabrihi. Dimakruhkan kata Imam Malik mentalkin mayat selepas mayat itu diletakkan di dalam kubur. Artinya ada juga pandangan begitu. Jadi kita simpulkan begini, dari ketiga-tiga pandangan ini, pendapat yang menyatakan sunat mentalkin mayat adalah pendapat yang lebih kuat sebab dia didukung oleh hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu an bahawa Nabi pernah bersabda, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turab ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulana ibn fulana fa inna yasma'uhu wa la yujibu." Apabila kamu seorang mati nanti, kata Nabi, maka ratakanlah tanah di atas kubur, dan hendaklah seorang berdiri pula di atas kubur ataupun dekat dengan sebelah kepala dan berserulah, "Wahai fulan, anak kepada fulanah." Maka sesungguhnya, kata Nabi, mayat boleh mendengar tetapi tidak dapat menjawab segala ucapan ataupun talqin kita. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sebab itu kalau kita rujuk kepada hadis-hadis pun ada banyak berkenaan talqin ini. Ada satu asar daripada Amru Al-As radhiyallahu an, "Idza dafantumuni aqimu haula qabri qadra ma yunharu jazurin wa yuqassamu lahmuha hatta astanisa bikum wa'lama madza uraji'u rusula rabbi." Apabila kamu telah mengkebumikan aku, maka timbuslah jenazahku dengan tanah sehingga rata. Kehendaklah kamu berdiri selepas itu di sekeliling kuburku
tempoh masanya sekira-kira lama seperti lamanya menyembelih unta. Dan selepas sembelih, sambung pula membagi-bagikan dagingnya. Mana jangan cepat sangat, pakumi terus balik, tunggu sekejap. Setidak-tidak tempohnya seperti menyembelih binatang sampai mengagihkan dagingnya. Apa tujuannya? Hatta asta'nisa bikum wa a'lam madza uraji'u rusulabi, supayanya aku tidak merasa kesepian ketika kewujudan kamu, dan aku boleh mengetahui apa yang perlu dijawab ketika aku bertemu dengan utusan-utusan Tuhanku nanti, iaitu para malaikat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala astaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa inal ana yus'alu. Kata Uthman, apabila Nabi telah selesai mengkebumikan mana-mana jenazah, baginda akan berdiri di atas dan bersabda, mintalah keampunan bagi saudara kamu ini, dan mintalah baginya akan ketetapan ataupun kekuatan jiwa ketika menjawab soalan Munkar dan Nakir, kerana sekarang dia sedang disoal. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Al-Baihaqi. Selesai. Kita buka muka surat 175, perenggan yang kedua. Qultu hakadha zakarahu Abu Muhammad fi kitabi Al-Aqibah lam yusnaduhu ila kitab wala ila imam, wa adatuhu fi kutubihi nisbatu ma yazkuruhu min al-hadithi ila al-a'immah, wa hadha wallahu a'lam naqluhu min Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid fanaqalahu kama wajada wa lam yazid alaihi wa huwa hadithun gharibun. Mengikut pengetahuanku, Abu Muhammad menyatakannya dalam Al-Aqibah, tetapi tidak menyebutkan kata-kata atau perkataan kitab ataupun imam yang menjadi rujukan. Perkataan kitab mungkin dinisbahkan kepada satu hadis yang pernah sampai kepada perkataan al-imam. Perkara tersebut dipetik sebagaimana seadanya daripada Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali tanpa ada penambahan, dan hadis ini adalah hadis gharib. Baik, kita tengok nota kaki muka surat 175. Dakhaltu ala Abi Umamah Al-Bahili wa huwa fi naza' faqala li ya Sa'id idza ana musun fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ayin an nasna'a bi mautana amarana Rasulullah faqala. Abu Umamah ketika dia nazak katanya, apabila aku telah meninggal dunia, lakukanlah kepadaku sebagaimana yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana melakukan kepada mereka yang telah mati di kalangan kami. Dan maka Nabi telah memerintahkan kami dengan sabdanya, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulan ibn fulanah fa innahu yasma'uhu wa la yujibu thumma yaqul ya fulan ibn fulanah ya fulan ibn fulanah fa innahu yastawi qa'idan thumma yaqulu ya fulan ibn fulanah fa innahu yaqul arshidna rahimakallah walakin la tash'uruna falyaqul. Bila seorang daripada saudara kamu meninggal dunia, kamu ratakanlah tanah kuburnya, dan seorang daripada kamu berdiri di atas kubur sebelah kepala, kemudian dia berkata, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya ketika itu, kata Nabi, mayat ini mendengar tapi tak mampu menjawab. Kemudian orang itu menyeru lagi, wahai fulan bin fulan, maka mayat ini daripada terbaring akan duduk, kata Nabi. Kemudian dia akan berkata, si mayat yang akan kata kepada kita, ajarlah kami bacaan-bacaan dan semoga Allah merahmati kamu. Dan ketika itu, kata Nabi, kamu juga tidak mendengar doa dan kata-kata mereka. Maka
serulah kata Nabi, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu wahidun minhuma biyadi sahibihi wa yaqul intalik bina ma naq'udu 'inda man qad lukkina hujjatahu fayakunu Allahu hajijahu dunahuma. Ingatlah apa yang engkau keluar dari dunia dengan membawa ucapan syahadah tiada Tuhan melainkan Allah, bahawasanya Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya, bahawasanya engkau redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, kemudian Muhammad sebagai Nabi-Nya, Al-Quran sebagai panduan. Sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir kedua-duanya berpegangan tangan dan berkata, marilah kita pergi daripada orang ini yang telah diajar hujah. Maka Allah Ta'ala menjadi penghujah bagi menjawab soalan-soalannya. Baik, buka muka surat 176, perenggan yang kedua. Hadithun Abi Umamah fin naza' gharib min hadithi Hammad bin Zaid ma katabnahu illa min hadis Sa'id al-Azdi. Hadis Abu Umamah ini dalam keadaan sakaratul maut tersebut dianggap gharib kerana daripada Hammad bin Zaid daripada Sa'id al-Azdi sebagaimana yang telah kami sampaikan. Qala Abu Muhammad Abdul Haqq wa qala Syaibah bin Abi Syaibah awsatini ummi 'inda mautiha faqalat li ya bunay idza dafantani faqum 'inda qabri wa qul ya Syaibah quli la ilaha illallah thumma ansarif falamma kana min al-laili ra'aituha fil manami faqalat li ya bunay laqad kadat an ahlak laula an tadarakni la ilaha illallah falaqad hafazatni fi wasiyati ya bunay. Abu Muhammad Abdul Haq berkata bahawa Syaibah bin Abi Syaibah telah berkata, ibuku berwasiat kepadaku ketika dia akan meninggal dunia, wahai anakku, jika kamu sudah mengkebumikanku, maka berdirilah berhampiran kuburku dan katakanlah, wahai ibu Syaibah, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian pulanglah. Pada waktu malamnya dia bermimpi melihat ibunya dan berkata kepadanya, wahai anakku, kamu telah menyelamatkanku daripada kebinasaan. Bagaimana seandainya kamu tidak memperbaiki kesalahanku dengan mengajarku dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka kamu benar-benar telah menjaga wasiatku. Ini tuan kitab masukkan dalam cerita ni ya. Qala al-muallaf qala syekhuna Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi yanbaghi an yurshidul mayyita fi qabri haitsu yud'u fihi ila jawab su'al wa yadhkur bidzalika fa yuqalu lahu qul Allahu rabbi wal islam dini wa Muhammad rasuli fa innahu an dzalika yas'al kama ja'at bihi al-akhbaru ala ma ya'ti insyaallah. Guru kami iaitu Syekh Abu Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi berkata, kita perlu menunjukkan si mati ketika berada dalam kuburnya, kerana dia diletakkan di sana untuk menjawab pertanyaan. Katakan kepadanya, katakanlah Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulku, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis yang akan diterangkan kelak. Wa qad jara al-amal 'indana bi Qurtubah kadzalika fa yuqal qul huwa Muhammad Rasulullah wa dzalika 'inda hil turab wa la yu'arid. Perintah tersebut telah diamalkan di Cordova. Katakan kepadanya, katakanlah Muhammad adalah Rasulullah. Demikian juga ketika mayat ditimbun dengan tanah, perkara tersebut tidak bertentangan dengan firman Allah. Ini buka muka surat 177. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki,
Dan kamu wahai Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang di dalam kubur dapat mendengar. Surah Fatir ayat yang ke-22. Ayat yang lain, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Maka sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjadikan orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Surah Ar-Rum ayat 52. Wa qawlihi innaka la tasma' mauta li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad nada ahlil qalib wasma'uhum wa qala ma antum bi'asma' walakinnahum la yastati'una jawaban. Faqad qala fil mayit al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Seorang hamba ketika diletakkan di dalam kuburan, lalu orang-orang yang mengiringi jenazahnya berpaling dan pergi meninggalkannya, maka dia iaitu mayat masih boleh mendengar derapan tapak kaki orang yang meninggalkannya. Wa ana hadza yakunu fi hali duna hal wa waqtu duna waqt. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada orang yang mempunyai hati dan pendengaran, kamu semua tidak mampu mendengar mereka dan mereka tidak dapat menjawab kata-kata kamu semua. Baginda juga bersabda mengenai keadaan orang mati, dia benar-benar dapat mendengar bunyi langkah selipar ataupun kasut kamu semua. Perkara itu boleh berlaku hanya dalam keadaan dan masa yang khusus. Perkara tersebut akan dihuraikan dengan lengkap dalam perbahasan mengenai mayat yang dapat mendengar kata-kata yang dikatakan kepadanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hukum talqin selepas mayat dikebumikan ini benda yang diperselisihkan ulama. Jadi kita jangan bergaduh, benda dah dibahaskan begitu lama sekali, telah ada keputusan pun. Jadi keputusannya adalah talqin ni berlegat di sama ada sunat, harus, makruh ataupun bid'ah, itu saja. Dan bagi kita yang menjalankan upacara talqin ni teruskan, tak ada jadi masalah. Perselisihan pendapat di antara ulama ini berlaku dalam hal talqin ni adalah berpunca daripada hadis Umamah Al-Bahili yang kita bacakan dari awal tadi, dan juga mereka berselisih terhadap beberapa asar para sahabat dan juga amalan mereka semasa mereka masih hidup. Jadi mereka berselisih pendapat tentang taraf hadis misalnya. Jadi perbezaan-perbezaan itu memberikan kesan pada hukum. Kalau di sudut hadis, sebahagian daripada mereka menyatakan sanad baik daripada hadis Umamah Al-Bahili itu. Sebahagian lagi mengatakan bahawa dia adalah dhaif, lemah. Ada juga yang mengatakan tidak dapat kepastian sama ada hadis ini sahih ataupun dhaif ataupun apa hukumnya. Ada yang tidak tahu. Dan ada juga seperti asar sahabat yang tidak memberikan apa-apa komentar terhadap isu talqin ini. Dan mereka ini kita boleh bahagikan kepada beberapa golongan, iaitu pertama, mereka yang menghukumkannya sebagai bid'ah sebab tidak ada sandaran daripada sebarang hadis-hadis sahih. Yang kedua, mereka yang menghukumkannya sebagai makruh kerana tiada keterangan yang jelas daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang ketiga, mereka yang menghukumkannya sebagai harus, yang tidak berdosa ataupun tidak berpahala sebab tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Dan itu kita bahaskan di awal tadi. Dan ada yang menghukumkannya dengan hukum sunat kerana terdapat hadis yang menganjurkannya, walaupun dhaif tetapi disokong oleh sejumlah hadis-hadis sahih yang lain dan yang memberikan alasan-alasan dibenarkan beramal. Dan beramal dengan hadis dhaif itu dalam perkara fadail itu tak jadi masalah. Dia yang salah kalau orang meninggal, kita buat menyanyi misalnya, itu salah. Nyanyi, main gitar, drone. Sekarang ni kan ada orang upah pula untuk orang buat
hiburan semasa hari kematian. Ada. Dia coffin, dia bawa mama pakai spek hitam, dia berjoget lah. Wah, 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 wah. Nak memuliakannya, itu memang jelas tidak boleh. Tapi sekadar duduk mengajar dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengajar, itu tidak ada masalah. Bahkan andai kata benda itu tak sampai, katakanlah ada orang kata tak sampai, Syekh cakap di atas tak sampai ke bawah, kita anggap beginilah. Nabi cerita orang dalam kubur tapak kaki berjalan dia dengar, dan hadis itu kuat. Tapak kaki orang tu meninggalkan kuburnya pun dia dengar. Nah, kalau bunyi tapak kasut pun dia dengar, takkanlah orang baca apa-apa di atas dia tak dengar. Kita hukum begitulah. Jadi dengan dia membaca Quran dapat memberi manfaat dan memperingati orang ini, bagus. Memperingati orang ni bagus. Kita baca, dia dengar di bawah. Tapi kalau tuan-tuan berkeras, memang tak sampai, Syekh bacalah berlagu macam mana, tak apalah. Bacaan kita itu kalau tak niat sampai kepada orang di dalam, kita niatkan kepada orang yang mendengar. Baik itu sekarang ada ustaz yang garang-garang yang tak bagi talqin ini, tapi disebabkan budaya kita budaya talqin, jadi dia tak buat talqin. Dia buat apa? Dia buat tazkirah. Buat tazkirah. Jadi selepas dikebumikan jenazah orang yang disayang, lepas ditutup, nak balik tak syok, macam tanam batang pisang pula dah. Jadi duduk sekejap bertazkirah, cerita tentang mati itu benar. Orang yang mendengar apa? Dengar tazkirah pun tidak jadi masalah. Mana kalau mayat tak dengar, kita pegang kata tak dengar tadi, orang hidup ada lagi yang mendengar setiap kata-kata. Dia macam khutbah nikah lah. Khutbah nikah ni bukan untuk orang menikah saja. Orang yang duduk kiri kanan ni, saksi, mak pengantin, bapak pengantin, tetamu datang, mereka pun dengar juga. Sebab di dalam khutbah nikah, konten dia tu adalah juga menasihatkan kepada orang-orang yang dah kahwin. Hak-hak tanggungjawab suami kepada isteri, tanggungjawab isteri kepada suami, bekerjasama, jangan. Jadi semua itu juga adalah untuk orang-orang yang ada di sekeliling. Jadi saya ingat perkara ini tak perlu kita perbesar-besarkan, tak jadi masalah. Setiap golongan ada hujah, setiap golongan ada alasan, dan mereka ada dalil masing-masing yang mendasari setiap pendapat-pendapat tersebut. Bagaimanapun sandaran dan pendapat-pendapat masing-masing ini mesti disandarkan kepada nas. Jadi bila disandarkan kepada nas, maka dalil-dalil tersebut bolehlah kita pegang dengan selesanya. Tapi andai kata ada sedikit kesamaran dan pelbagai lagi, maka dia berada dalam lingkungan daerah ijtihadi, juga tidak terkeluar juga. Jadi tentang penggunaan hadis-hadis yang lemah ataupun dhaif, menurut ulama, mereka tidaklah beramal dengan hadis itu semata-mata, tetapi setelah hadis itu dikuatkan oleh syahid-syahid, syawahid daripada hadis-hadis sahih. Bahkan ada yang mengangkat hadis Umamah Al-Bahili ini misalnya, dikatakan daripada dhaif menjadi hasan li ghairi, disebabkan oleh syahid-syahid daripada hadis yang sahih yang menyokong perbuatan tersebut. Maka polemik ini tak perlu kita perpanjangkan. Kalau ada meninggal orang yang terdekat, orang yang tersayang, talqinkanlah, tak jadi masalah. Baik, seterusnya kata tuan kitab, orang yang lupa maut kerana panjangnya angan dan kelalaian. Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kami, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghantar jenazah diawasi oleh malaikat. Mereka sedih dan gundah sehingga apabila mayat sudah diletakkan di kubur, maka mereka pun pulang. Lalu malaikat mengambil sekepal tanah dan melemparkannya sambil berkata, pulanglah ke rumah kamu semua, kerana Allah telah melupakan kematian atas kamu sehingga kamu semua melupakannya. Kemudian mereka kembali berniaga seakan-akan mereka tidak akan mati dan tidak pernah melihat kematian. Diriwayatkan bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap belakang Nabi Adam alaihissalam, kemudian keluarlah anak cucunya, maka pada masa itu malaikat berkata, ya Allah,
Bumi tidak cukup untuk menampung mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku akan menjadikan kematian. Kemudian malaikat berkata lagi, ya Allah, hidup tidak akan terasa senang bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, aku akan menciptakan harapan bagi mereka. Harapan tersebut adalah rahmat daripada Allah yang membangkitkan semangat bagi manusia dalam kehidupannya dan ditetapkan dengannya urusan manusia, menjadikan seorang bertambah giat bekerja serta menjadikan seorang bertambah rajin dalam beribadah. Hasan berkata, lalai dan berangan-angan adalah dua jenis nikmat besar bagi manusia. Andai keduanya tidak ada, maka orang Islam tidak akan mengembara di dunia. Allah Ta'ala mahu manusia sentiasa berwaspada dan membataskan angan-angan dan bimbang dengan kematian yang menimpa siapa saja tanpa memandang kejayaannya. Abdullah bin Mutaharif berkata, jika aku mengetahui masa kematianku tiba, maka aku takut kehilangan akalku. Tetapi Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada seorang hamba dengan melalaikannya daripada kematian. Seandainya mereka tidak lupa dengan kematian, maka mereka akan menganggap remeh kehidupan dan tidak akan adalah pasar-pasar di sekeliling kita. Baik, seterusnya muka surat 178. Rahmat Allah kepada hambanya ketika diletakkan di dalam kubur. Atha al-Khurasani berkata, Allah mengasihi hambanya ketika dimasukkan ke dalam kubur serta ketika keluarga dan orang ramai telah pun pulang. Hadis daripada Ibnu Abbas. Abu Ghalib berkata, aku sering datang kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu di Syam. Satu hari aku menziarahi seorang pemuda yang sakit yang merupakan jiran tetangga kepada Abu Umamah. Di sisinya ada bapa saudaranya yang berkata kepadanya, wahai musuh Allah, bukankah aku telah menyuruhmu? Bukankah aku sudah melarangmu? Pemuda itu berkata, wahai bapa saudara, jika Allah mempertemukanku dengan ibuku, apa yang akan dilakukannya kepadaku? Bapa saudaranya menjawab, dia akan memasukkanmu ke dalam surga. Pemuda itu berkata, Allah telah mengasihiku kerana ibuku. Pemuda itu kemudiannya meninggal dunia. Aku lalu bersama bapa saudaranya masuk ke dalam kuburnya. Ketika tanah diratakan, bapa saudaranya terkejut dan menjerit. Maka aku bertanya, mengapa engkau menjerit? Dia berkata, Allah telah melapangkan kuburnya dan kuburnya dipenuhi dengan cahaya. Abu Sulaiman Ad-Darami sering membaca doa, wahai orang yang tidak suka dengan sesuatu yang mengekalkan dan tidak takut pada sesuatu yang akan membinasakan, wahai teman semua kesepian dan keterasingan, kasihanilah aku sendirian dalam kubur dan temanilah aku di dalam kubur. Baik, seterusnya kata tuan kitab, bilakah perginya malaikat maut daripada seseorang? Allah Ta'ala berfirman, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'ikum wa syahid. Setiap orang yang datang bersama malaikat pengiring dan ada malaikat yang menjadi saksi. Surah Qaf ayat 21. Dalam ayat yang lain, la tarkabunna tabaqan an tabaqa, sesungguhnya akan kamu mengalami perubahan peringkat demi peringkat dalam kehidupan. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-19. Abu Nu'aim meriwayatkan satu hadis daripada Abu Ja'far Muhammad bin Ali daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Adam benar-benar makhluk Allah yang paling lalai daripada semua ciptaan Allah. Apabila mahu menciptanya, dia berfirman kepada malaikat, tetapkanlah rezeki dan kematiannya, sakit dan bahagianya. Lantas malaikat itu pun pergi. Kemudian Allah mengutus malaikat lain untuk menjaganya sehingga dia balik. Kemudian Allah mengutus dua malaikat untuk menulis kebaikan dan keburukannya. Sesudah itu datang malaikat maut mengambil rohnya. Apabila dia dikebumikan, rohnya dikembalikan semula ke dalam jasadnya. Dan dua malaikat kubur bertanyakannya dan setelah selesai mereka pergi. Ketika kiamat, kedua malaikat pencatat amal, iaitu malaikat hasanat dan malaikat sayyiat, akan melepaskan buku amalan yang tergantung di lehernya dan kedua-duanya datang bersamanya menghadap Allah. Yang satu mengiring dan satu lagi sebagai saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasuruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu dulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup yang menutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Surah Qaf ayat 22. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai firman Allah, kamu akan melalui tahap demi tahap. Maksudnya adalah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Kemudian terdapat lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan menghadapi sesuatu yang amat dahsyat, maka mohonlah pertolongan Allah yang Maha Agung. Hadis Jabir bin Yazid Al-Ju'fi tidak dapat digunakan kerana kata-katanya tidak dapat dijadikan hujah dalam soal hukum hakam. Ada satu cerita diceritakan oleh tuan kitab, di Cordova terdapat kubur Perdana Menteri Abu Amir bin Syahid. Ada tulisan mengatakan bahawa dia dikebumikan di hadapan sahabatnya yang merupakan seorang menteri nama Abu Marwan Az-Zujaji, dan seolah-olah dia sedang bercakap kepada sahabatnya. Mereka dikebumikan di taman yang mana dahulu mereka sering bertemu di taman itu. Dia berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bangunlah, kita sudah lama di sini, bukankah kita sudah lama tertidur? Dia menjawab, kamu tidak sekali dapat bangun dari sana selagi di atas kita masih ada tanah. Kami bertanya, sudah berapa malam kita merasa senang dalam naungan zaman bagaikan hari raya sepanjang masa? Sudah berapa lama awan mendung menimpakan hujan lebat kepada kita, seakan-akan semuanya tidak pernah mati, semuanya sentiasa hadir dan ada, semuanya seakan belum pernah berakhir, dan nasib baik seperti sudah terpancang kuat. Namun semua itu dikumpulkan oleh orang yang amat benar kesaksiannya. Alangkah malang jika kita tidak dapat pertolongan daripada seksaannya yang amat pedih. Wahai Tuhan, Engkaulah penolong kami, lengahkanlah kelalaian hamba-hamba-Mu. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, tuan kitab menuntutkan bab ini tentang pentingnya kita supaya mentalkinkan mayat yang ada di dalam kubur sebagai satu sarana bagi mempermudahkan urusan mereka di alam kubur sana. Hari ini kita tolong orang, kita berdoa pada Allah, satu hari esok kita mati, orang talkinkan pula untuk kita. Tujuannya untuk nak guide kita dengan jawapan-jawapan yang baik ketika berhadapan dengan soal jawab daripada para malaikat nanti. Walaupun benda ni perbahasannya tidak pernah habis, tetapi kita di Nusantara masih mengamalkannya tanpa membawa sebarang mudarat yang besar. Ingat, talqin sekadar mengajar apa yang telah diberitahu oleh Nabi, mengajar mengucap la ilaha illallah, mengenalkan Allah, mengatakan Quran dan berbagai-bagai lagi, dan jangan lebih daripada itu. Tak perlu nak pula ada pakai eulogi lah, panggil orang buat menangis-nangis, cerita pasal jasa dia ni itu. Tak perlu ada upacara-upacara sebegitu. Kalau orang putih dia banyak upacara, dia ada upacara bintang dibawa dan macam-macam. Ini tak, kita hanyalah mengingatkan kepada jenazah dan juga mengingatkan kepada orang ramai yang hadir di dalam majlis pengebumian tersebut. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Sekadar itu sembang-sembang dan diskusi kita pada pagi ini. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bertemu pada lain-lain masa mudah-mudahan. Dan seperti biasa sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'ziran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau sukar permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah.
berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, berkat kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.